Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa tamam lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam serta nikmat hidayahnya dapat kita bertemu lagi pada kali ini menerusi wadah online. Seperti mana yang kita sedia maklum, kita masih lagi dalam ruangan ujian wabak COVID-19 ini, yang mana kita sentiasa berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kurniakan kemudahan bagi kita. Allah kurniakan kesembuhan bagi mereka yang yang mengalami kesakitan, dan semoga Allah kurniakan juga balasan terbaik bagi petugas-petugas yang sentiasa sibuk mengendalikan para pesakit, khususnya di hospital, dan juga sesiapa saja terlibat dalam urusan memulihkan keadaan seperti sedia kala kembali seperti biasa, insya-Allah. Jadi apapun, kita terima ini sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti yakin bahawa setiap yang Allah tetapkan itu ada hikmah yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Jadi para pendengar dan siapa yang menyaksikan rakaman ini adalah sebenarnya sesi kuliah duha pada setiap hari Ahad di Masjid Darul Makmur, Yishun. Dan bahagian saya adalah untuk menyampaikan hadis-hadis seruan Nabi SAW kepada umatnya. Dan untuk kali ini kita sambung terus hadis yang ke-14 daripada kitab sunan saya sendiri, iaitu 40 hadis seruan Nabi SAW kepada umatnya. Jadi tanpa berlengah, kita bacakan terus hadisnya, dan insya-Allah kita akan kupas dan berikan sedikit kaitan hidup kita pada hari ini dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini, insya-Allah. Jadi hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Urwah bin Zubair radhiyallahu an yaqul haddathatni Aisyah anna rajulan ista'dana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala i'dhanu lahu fala bi'sa ibnul 'ashirah aw bi'sa rajulul 'ashirah falamma dakhala 'alaihi alana lahu al-qawl qalat Aisyah faqultu ya Rasulullah qulta lahu alladhi qulta thumma alanta lahu alqawl qala ya Aisyah inna syarran nas manzilatun indallahi yaumal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu an-nasu ittiqa'a fuhshi. Hadis rawahu al-Imam Muslim fi bab al-birr was-silah wal adab. Maksud hadis ini adalah dari Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, beliau berkata, Aisyah telah memberitahuku mengenai seorang lelaki yang meminta izin daripada Nabi SAW untuk mendapatkan sesuatu hajatnya. Lalu Nabi SAW bersabda, berilah izin untuknya kerana sungguh buruk anak atau lelaki dari keluarga itu. Ketika lelaki itu masuk untuk bertemu, Nabi SAW pun melembutkan perbicaraannya dengan lelaki itu. Lalu saya pun bertanya, wahai Rasulullah, tadi Tuan menyebut itu dan ini, kemudian Tuan melembutkan bicara dengannya. Nabi SAW pun bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang disisihkan oleh manusia lain kerana ingin menjauhkan diri dari kejahatannya. Hadis Imam Muslim rahimahullah dalam bab al-birr was-silah wal adab. Jadi para
hadirin sekalian, para pendengar sekalian, hadis ini kita sedia maklum riwayat Imam Muslim dan ialah hadis yang sahih. Dan hadis ini sebenarnya ada beberapa perkara yang perlu diberikan kefahaman asas supaya ia tidak menjadi kekeliruan bagi orang yang membacanya. Pertama sekali, hadis ini disebutkan bahawa Aisyah telah didatangi oleh seorang lelaki. Dalam hadis ini disebutkan anna rajulan. Jadi siapakah lelaki ini? Maka kita perlu kembali kepada syarah hadis ini, iaitu contohnya saya ambil daripada kitab Syarah Imam Nawawi, yang mana beliau menjelaskan bahawa lelaki ini bernama Uyainah bin Husn, yang mana beliau adalah seorang, ketika itu dikatakan beliau bertemu dengan Nabi SAW, beliau belum lagi masuk Islam. Dan beliau ni datang daripada puak yang istilah kita hari ini bermasalah lah, sentiasa bermasalah, puak yang dikenali sebagai puak yang sentiasa melakukan kekerasan, keburukan dan seterusnya. Imam Nawawi mengatakan lelaki ini bukanlah bermaksud ibu dan ayahnya itu orang tidak baik, bukan, tapi dia berbalik kepada apa yang disebutkan Ibnu Ashirah itu. Ashirah itu balik kepada puak dia, kaum dia. Jadi para pendengar sekalian, ini adalah huraian pertama tentang siapakah lelaki ini, ya. Dalam ilmu hadis, kalau kita baca hadis ada sebutan anna rajulan, ya, ada soal lelaki, maka lelaki ini akan dicari identitinya, siapakah dia, sebelum diteruskan huraian hadis. Jadi di sini kita dapati bahawa lelaki ini dimaksud adalah Uyainah bin Husn, dan beliau ketika itu belum masuk Islam. Dan Nabi SAW kelihatannya bila mendapat tahu lelaki ini datang untuk bertemu Nabi SAW, sebelum Nabi jumpa dan bertemu dengan beliau ini, maka Nabi menyebut tentang keburukan dia lah, keburukan lelaki ini. Sebelum itu, para jemaah sekalian, para hadirin sekalian, para pendengar sekalian, di sini juga disebutkan dalam hadis ista'dzana, ya. Ista'dzana maknanya meminta izin untuk bertemu Nabi SAW. Dan ini juga penting untuk kita sebagai adab. Bila kita datang ke rumah orang, kalau kita ada hajat tertentu, hendaklah kita minta izin dahulu untuk bertemu dengan tuan rumah, ya, ataupun sesiapa yang kita ingin bertemu di tempat orang itu. Dan kita lihat di sini, lelaki ini walaupun dikenali sebagai orang yang ada latar belakang yang tidak elok, tak baik, tapi beliau juga ada khaslah ataupun ada sifat yang baik, yang mana beliau tidak terus menyerbu ke rumah Nabi untuk bertemu Nabi, tapi minta izin seperti mana biasa orang melakukannya lah. Di sini juga saya suka tekankan bahawa seburuk mana pun manusia yang kita pernah dengar dan pernah jumpa, jangan kita terus mengumumkan orang itu tak ada kebaikan langsung, ya. Macam mana sekalipun manusia ni tetap ada beberapa sudut yang ada kebaikan pada dirinya. Jadi seperti mana yang disebutkan juga dalam hadis ini, lelaki ini memang terkenal dengan perangainya yang kurang elok, tetapi beliau juga ada sifat yang baiklah, meminta izin untuk bertemu Nabi SAW. Jadi kita kena ambil perhatian yang penting dalam hal ini, dan minta izin ini adalah satu adab yang di antara adab yang terpenting dalam Islam, yang untuk kita menunjukkan sikap yang elok lah dengan sesiapa yang kita berurusan dengannya. Baiklah, seterusnya yang bertemu dengan yang pertama kali menghadap ataupun bertemu dengan lelaki ini adalah Aisyah. Di sini juga kita sedia maklum, para jemaah sekalian, para hadirin sekalian, di zaman dahulu ini juga dikatakan oleh di antara para ulama bahawa
perbicaraan, perbualan antara lelaki dan perempuan itu sebenarnya adalah perkara yang normal, ya, yang bukanlah bermaksud apa yang mungkin hari ini ada segelintir masyarakat Islam yang mengatakan kita tak boleh ada interaksi lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Maknanya kalau bukan mahram itu tak boleh bicara langsung, tak boleh nak berbual langsung, tak boleh nak minta apa-apa perkara yang diperlukan pun, ya, kerana memang itulah Islam, kata mereka. Jadi kalau kita lihat pada hadis ini, Aisyah sendiri yang mula-mula berdepan dan bertemu dengan lelaki ini, dan kemudian Aisyah membawa khabar itu ataupun hajat itu kepada Nabi SAW. So di sini kita lihat harus sahajalah, kalau contohnya ada suri rumah tangga di rumah, kemudian pintunya diketuk contohnya, atau diberi salam, kemudian ada sesuatu yang ingin disampaikan, sebagai contoh ada wakil daripada pihak pemerintah untuk menyampaikan satu mesej kepada keluarga itu. Jadi di rumah itu tak ada orang lain melainkan isteri dan juga mungkin anak-anak di rumah. Jadi kita sedia maklum bahawa kalau ada perkara yang penting yang perlu disampaikan secara berdepan, maka dan lagi-lagi wakil daripada pemerintah misalnya datang untuk menyampaikan mesej itu, maka apa salahnya untuk isteri itu membuka pintu dan bicaralah, ya, tak semesti buka tu untuk membawa tamu tu ke dalam, tapi maknanya buka pintu untuk bicara langsung dengan penyampai khabar dan maklumat itu. Tak ada masalah sebenarnya ikut pada hadis ini secara zahirnya lah. Jadi saya kira kalau ada yang berpendapat lelaki dan perempuan ini mesti dibatasi dengan keadaan yang macam mana sekalipun, itu kiranya adalah pendapat yang agak ketat dan, ya, sukar untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita hari inilah. Jadi kita lihat di zaman dahulu pun memang ada interaksi, cuma interaksi itu interaksi yang terbuka dan bukanlah berunsurkan perkara-perkara yang membawa kemungkaran, ya, kemaksiatan dan seterusnya. Seterusnya para jemaah sekalian, kita lihat juga di sini Nabi SAW menerima hajat orang itu untuk bertemu Nabi SAW. Jadi Nabi kata, "Idzanu lahu," izinkan dia masuk. Dan kemudian Nabi terus katakan bahawa itu adalah seorang anak daripada puak sekian-sekian yang buruk perangainya, yang tak elok akhlaknya, tata cara kelakuannya. So kita lihat di sini Nabi, kira istilah kita ni, menghentamlah, ataupun cakap belakang lah dengan orang ini. Jadi bila orang tu datang bertemu dengan Nabi SAW, berdepan dengan Nabi SAW, Nabi tukar cara Nabi bicara dengan orang ini dengan cara yang senyuman, dan juga bicara yang lembut dengan sahabat inilah. Cuma para jemaah sekalian, sebenarnya kisah Uyainah ni dia ada fasa kehidupan yang berubah-berubah. Ikut Imam Nawawi mengatakan beliau adalah seorang yang ketika jumpa Nabi itu belum masuk Islam, kemudian beliau juga pernah murtad di zaman Abu Bakar, dan kemudian beliau juga adalah seorang yang tidak konsisten lah dalam kebaikan dan juga urusan hidupnya sebagai seorang Muslim. Jadi bila hadis ini disebutkan, Imam Nawawi mengatakan Nabi SAW mengharapkan agar dia ni, Uyainah ni, akan lembut hatinya untuk secara total masuk Islam dan menerima Islam dengan baik lah. Tapi tuan-tuan para jemaah sekalian, kita lihat ini yang tak boleh dinafikan tentang latar belakang orang yang memang dikenali ramai lah sebenarnya keburukan dan kejahatan dia. Sebagai contoh, kalau kita dalam satu kampung kita kenal Fulan bin Fulan itu, kalau disebut nama dia, kita secara rambang kita tahu, oh dia ni orang baik atau sebaliknya lah. Jadi di dalam suasana kota Madinah dahulu, bila sebut Fulan ni, Uyainah ni, orang Madinah tahu siapa dia. Jadi Nabi SAW bukanlah memburukkan lagi
keadaan ataupun memburukkan lagi nama baik lelaki ini, tapi orang ramai tahu bahawa lelaki ini adalah orang yang ada masalah lah, daripada sudut sikap dan perangai dia. So ada persoalan yang timbul, adakah Nabi SAW ni sebenarnya pun kalau tak sengaja, mungkin terlepas pandang, tak sengaja untuk bicara buruk terhadap orang lain? Jawapannya tidak sama sekali. Nabi SAW bukan mengumpat, Nabi bukan istilahnya cakap belakang orang, mengutuk orang, mendoakan keburukan bagi orang, tidak sama sekali. Hadis ni ikut kata Imam Nawawi ialah untuk Nabi SAW harapkan agar orang ini dengan kelembutan Nabi, dengan akhlak baik Nabi ini, dia akan rasa senang untuk masuk Islam dan rasa senang untuk menjadi orang yang lebih baik lepas itu. Jadi sekali lagi ditekankan, Nabi SAW bukan menambah lagi menceritakan keburukan orang lain, mengumpat ke ataupun mengadu domba, tidak sama sekali. Tapi orang ini telah dikenali ramai di Madinah sebagai orang yang kurang baiklah, begitu. Dan para jemaah sekalian, sebagai tambahan dari saya juga tambah perkara ini juga. Bila kita sebut tentang sahabat-sahabat Nabi SAW di Madinah, kita perlu juga faham bahawa para sahabat Nabi di Madinah ni ramai. Ada yang sahabat yang dekat dengan Nabi, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya lah. Dan ada juga sahabat Nabi yang tidak rapat dengan Nabi. Contoh, jumpa Nabi sekali, lepas tu dah tak jumpa lagi dah. Dan kalau kita balik kepada definisi siapakah sahabat, sahabat ini adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW secara live, secara berdepan, kemudian beriman dengan Nabi SAW dan meninggal dunia dalam keadaan keimanan itu. Jadi itulah sahabat. Jadi tak kira lah kalau sahabat, kalau seorang itu pernah berjumpa Nabi sekali saja, kemudian tak jumpa lagi, dan dia meninggal dunia dalam keadaan dia beriman dengan Nabi SAW, maka dia adalah seorang sahabat. Maka dengan itu, kalau kita lihat di Madinah ada ramai sahabat. Cuma yang popular, yang selalu kita sebut berulang-ulang kali, adalah mereka yang dekat dan rapat dengan Nabi SAW. Macam kita hari ini, kalau kita lihat ada contohnya guru-guru agama yang ada pengikut, ada anak murid yang ramai. So, taklah semua anak murid yang belajar dengan dia tu adalah anak murid yang rapat dengan dia, kan. Jadi ramai anak murid, contohnya ada beribu-ribu pengikut dan anak murid. Tapi adalah di antara anak murid itu, anak murid yang konsisten belajar dengan dia, sentiasa ada kelas, hadir tak hadir contohnya, dan banyak membantu guru tu, berkhidmat untuk guru tu. Jadi dia adalah seorang anak murid yang rapat dengan gurunya lah. So Nabi SAW dahulu pun ada sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, ada sahabat yang jauh, tapi mereka tetap sahabat. Jadi ini sesuatu yang perlu kita fahami juga tentang kedudukan para sahabat di zaman Nabi SAW. Kemudian dalam hadis ini disebutkan tentang Nabi, seperti disebutkan tadi, Nabi menunjukkan reaksi dan juga menyebut keburukan orang ini. Imam Nawawi mengatakan bahawa pembahasan mengenai bicara yang tidak elok ke atas seseorang atau mengenai seseorang di belakang, di belakangnya itu tanpa dia ketahui, adakah dia suatu perkara yang harus atau bagaimana, kan? Ada pembahasannya. Kita sedia maklum memang pada asas dan dasarnya kita tidak boleh, kita diharamkan untuk berbicara mengenai keburukan orang lain. Kita diharamkan daripada mengumpat, kita diharamkan daripada mengadu domba, menabuh fitnah, menyampaikan keburukan, keaiban orang lain kepada pihak lain. Itu memang kita tahu haramnya hukum tersebut. Tetapi Imam Nawawi dan para ulama yang lain ada membahaskan isu ini, yang mana balik pada hadis ni juga, di mana kalaulah ada keperluan yang dirasakan amat perlu untuk disampaikan kepada masyarakat umum tentang keburukan seseorang, yang mana penyampaian itu sebenarnya bukanlah untuk
menghentam ataupun memburukkan lagi orang itu, tapi lebih kepada nak menjaga kemaslahatan pihak-pihak lain, maka itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ialah sebagai contoh, dalam satu kampung ada orang yang melakukan kejahatan, dan orang itu dia baru mulakan kejahatannya. Contohnya dia baru melakukan jenayah mencuri sebagai contoh. Bila dia lakukan pencurian itu sekali, dua kali, tiga kali, dia lepas. Kali keempat dia ditangkap, ditangkap oleh letaklah beberapa orang kampung. Kemudian bila ditangkap, maka dibawalah kepada penghulu kampung untuk diberitahu orang ini telah mencuri ataupun telah masuk ke rumah orang dan mengambil dan merompak di rumah orang. Jadi orang yang ditangkap ini pula mengatakan, harap saya dimaafkan, saya curi ini sebab saya perlu untuk untuk makan. Saya curi pun bahan makanan, saya bukan curi barang, bukan curi duit ke apa, saya curi makanan sebab saya lapar. Keluarga saya pun dah mungkin 2-3 hari tak makan makanan yang betul. Jadi saya masuk rumah orang untuk saya ambil bahan makanan asasi saya. Jadi dia minta maaf. Maka letaklah ketua kampung kata, baiklah kalau begitu, ini adalah kesalahan pertama awak, kita maafkanlah, dan jangan ulang. Jadi perkara itu tak diketahui oleh orang lain, melainkan orang yang tempat yang dicuri itu, orang yang mangsa kecurian itu tahulah ada barang yang hilang dari rumahnya, maka dia dilepaskan. Kemudian berlaku lagi kecurian daripada orang yang sama juga, dia dibuat oleh orang yang sama. Maka sekali lagi ditangkap dan dibawa kepada pihak atasan, dan dia minta maaf sekali lagi. Maka kali ini sudah pastilah, kalau dia melakukan perkara yang sama tanpa berusaha untuk cari jalan yang lain untuk dapatkan bahan makanan yang diperlukan, maka ini dah kelihatannya orang ni suka untuk melakukan jenayah pencurian lah. Maka dia dihukum, dan bila dihukum, mungkin sebenarnya kita tahu juga hari ini, di hidupan kita hari ini pun taklah semua orang tahu bila seseorang penyelaihan itu dihukum. Taklah semua orang tahu dia sedang dihukum atau telah dihukum di mahkamah. Yang tahu cuma orang-orang yang terlibat sahajalah, kan? Maka orang seperti atau kes seperti ini, bila diberitahu, bila dapat tahu keadaannya di satu kampung itu berlaku perkara seperti itu, maka untuk menyelamatkan kampung itu, orang-orang kampung itu daripada menjadi mangsa kecurian, maka boleh sahaja pihak penguasa memberitahu, mengiklankan bahawa orang ini sebenarnya adalah penjenayah, dan kamu semua orang kampung kena berhati-hati, jaga harta benda baik-baik, rumah tu dikunci dengan betul, dan seterusnya lah. Jadi bila diberitahu, disebut nama, bukan untuk memburukkan lagi nama orang yang penyelaiah tu, tapi untuk menjaga kebaikan orang kampung. Maka para ulama seperti Imam Nawawi mengatakan perkara seperti ini harus untuk diberitahu kepada orang ramai, supaya orang ramai ambil pendekatan yang wajar untuk menjaga harta benda mereka lah. Sebagai contoh yang lain, macam kalau ada kes-kes pembunuhan ke, atau kes-kes gangguan seksual contohnya, dibuat oleh seseorang. Jadi kalau orang tu contoh belum tertangkap, tapi kita ada bukti betul dialah orang yang melakukan, maka kita boleh bagi tahu kepada pihak berkuasa, ini orang dia. Kalau contoh diminta kita untuk mendatangkan bukti, kita pula tak ada bukti, tapi kita tahu, kita nampak dengan mata kepala kita sendiri ni, maka kita bagi tahu pada pihak autoriti, supaya pihak autoriti buatlah tindakan susulan. Jadi kita kena sebut nama dia lah, maka itu bukan bererti kita ni istilahnya macam orang kata sabur, kita sengaja untuk memburukkan nama orang itu.
Bukan begitu maksud dia, tapi maksud dia adalah kita nak menyelamatkan kumpulan manusia yang lebih besar daripada kejahatan yang berlaku. So inilah yang Nabi SAW sabdakan di sini dalam hadis ni. Imam Nawawi rahimahullah mengambil maksud mafhum daripada rangkap ini ialah kalau keperluan itu ada untuk kita menyebutkan keburukan seseorang itu demi untuk menjaga kebaikan orang lain, maka ia diharuskan. Tapi itulah, pastikan kalau sampai ke tahap kita mungkin perlu melakukan perkara itu, pastikan kita berlandaskan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita nak menyebut nama orang tertentu kerana mungkin kejahatan dia itu dah melampau, pastikan kita buat itu atas dasar takwa kepada Allah dan cara yang betul. Ya, mungkin ada orang kata ni takwa kepada Allah tapi cara yang salah. Macam mana cara yang salah tu? Cara yang salah tu ialah dia tahu, contohnya macam tadi, seorang itu telah melakukan jenayah tapi dia bertindak ikut suka hati dia, ikut cara dia. Dia pula sebar-sebarkan kepada orang lain keburukan orang ini, kemudian dia pula bertindak secara fizikal, memukul orang itu tanpa menunjuk ke orang itu kepada pihak penguasa contohnya. Itu salah lah, sebab kita ni berada di negara yang ada undang-undang. Jadi bila ada undang-undang, kita tertakluk dengan undang-undang negara. Jadi kalaupun kita nak melakukan perkara menyebut nama orang untuk orang lain berjaga-jaga daripada kejahatan dia, kita lakukan atas dasar takwa kepada Allah. Dan kedua, hendaklah kita pastikan kita lakukan cara yang betul untuk kita lakukan tindakan susulan itu, bukan ikut cara suka hati kita lah. Jadi para jemaah sekalian, tentang isu membicarakan tentang hal orang lain atau keburukan orang lain ni tidak semestinya dia adalah haram secara mutlak, secara total. Tapi bila ada keperluan, maka boleh sahaja kita menyebut nama orang itu. Contohnya kalau kita lihat juga kebiasaan yang berlaku ialah bila seseorang itu mengendalikan kes di mahkamah. Di mahkamah ni kalau ada perlu untuk kita menyebut nama-nama orang untuk kita selesaikan satu kes, maka itu adalah perkara yang harus untuk kita lakukan lah. Dan itu bukan bermaksud kita mengumpat, kerana kita melihat daripada sudut yang lebih utama dalam kita melakukan perkara itu. Baiklah, kemudian di sini kita lihat Nabi SAW, di sini kita lihat Aisyah, isteri Nabi SAW, hairan bila Nabi cakap keburukan orang itu. Tapi lepas tu bila jumpa orang tu pula, Nabi lembutkan bicara dia. So Aisyah seolah melihat bahawa perkara ini tak konsisten lah. Pada satu ketika Nabi sebut keburukan orang itu, kemudian lepas tu pula bukan dipuji tapi dibicara dengan baik. Di sini Nabi pun beritahu bahawa seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang disisihkan oleh manusia lain, kerana ingin menjauhkan diri dari kejahatannya. So Nabi nak bagi tahu orang ini memang, seperti mana saya sebutkan pada awal sesi tadi, orang ini memang dikenali di Madinah sebagai orang yang kurang atau amat tak disenangi oleh orang lain, pengacau lah, ataupun memang membawa banyak kemudaratan dan membawa ke rasa tak selesa lah kepada orang lain. Saya kira ada orang macam itulah di samping kita. Memang kewujudan dia itu adalah cubaan bagi kita lah. Macam mana pun kita cakap secara baik ke, kita tak indahkan dia ke, tetap ada yang kewujudan orang seperti itu tu memang tidak menyenangkan lah. Jadi para pendengar sekalian, Nabi SAW ni bila bicarakan sesuatu, Nabi tak bicara sia-sia. Nabi bukan tahakum, Nabi bukan judgemental. Nabi nak bagi tahu di zaman Nabi dahulu ada orang seperti itu, dan kita yang baca hadis ni pada hari ini pun
kita kena tahu memang ada orang jenis macam gini. Itu tak boleh kita nafikan. Mungkin kita tak alami dan kita tak berjumpa orang tu sekarang, di sekeliling kita tak ada, tapi di tempat lain ada. Ini adalah satu perkara yang sebenarnya berlakulah dalam pusingan hidup manusia di dunia ini. Jadi tak mustahil untuk kita bertemu orang seperti itu. Cuma itulah, ikut panduan hadis ini, kalaupun kita jumpa orang seperti itu, bila kita berdepan dengan orang seperti itu, kita jangan pula ikut perangai dia. Maknanya kita kena usahakan agar orang itu, bila kita bicara dengan dia, kita bicara secara akhlak yang baik. Kita bicara dengan baik dengan dia supaya dia dapat merasakan kebaikan, dan mudah-mudahan dengan itu dia berubah menjadi orang yang baiklah. Jadi ini panduan yang kita perlu ikut dan kita kena laksanakan. Walaupun mungkin kita rasa orang ni tak layak untuk dapat layanan yang baik, tapi tak, Nabi SAW dengan hadis ini menunjukkan contoh yang terbaik, iaitu kita ni perlu sentiasa berbuat baiklah dengan semua orang, siapa pun. Jadi para hadirin-hadirat sekalian yang mendengar rakaman ini, hadis ni sebenarnya kalau kita lihat pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab ataupun dalam kitab Al-Bir Wasilah wal Adab, bab kebaikan, bab silaturahim dan juga bab adab. Memang ini yang nak ditekankanlah, adab-adab kita dengan sesiapa yang bersama kita hidup di dunia ini. Jadi macam mana pun keadaan buruk yang menimpa kita hidup bersama orang-orang yang mungkin ada unsur negatif yang sentiasa, kita tetap perlu melakukan kebaikan lah. Sekurang-kurangnya kita melakukan kebaikan bagi diri kita sendiri. Kalaupun orang lain mungkin tak menghargai, orang lain tak rasa perlu penting pun apa yang kita lakukan, tak apa. Yang penting kita lakukan kebaikan itu untuk Allah menyaksikan. Kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak appreciate, orang tak hargai, tak apa, kita buat kerana Allah Ta'ala. Cuma itulah, satu lagi saya nak tambah, bila kita kata kita buat kerana Allah ni pun, pastikan yang kita buat ni benda yang betul lah. Jangan pula kita buat perkara yang kita main sembronohnya, kita suka nak buat, tapi perkara itu di sisi Allah Ta'ala tak disukai, tak diredai. Sebagai contoh, mungkin kita lihat kes-kes yang berlaku hari ini. Ada orang-orang yang kata saya berjuang fisabilillah, kerana Allah, kata dia. Tapi dia berjuang tu dengan dia membunuh nyawa-nyawa yang tak berdosa. Kemudian dia kata Allahu Akbar, dia takbir. Dia kata ini adalah perjuangan saya kerana Allah, tapi dia bunuh orang tanpa ada hak. Maka itu salah. Ada orang contohnya, dia kata, dan ini pernah berlaku dalam sejarah manusia, mencuri daripada orang kaya. Kemudian katanya duit orang kaya itu nak diserahkan kepada orang miskin. Jadi katanya baik apa? So ada satu kaedah yang mengatakan matlamat tidak menghalalkan cara. Yang maknanya kalau kita nak lakukan sesuatu akhirnya itu baik, tapi caranya itu salah, tetap salah. Kita nak bina masjid contohnya, tapi kita merompak bank. Na'udzubillah lah, saya bukan suruh, tapi ini contoh saja. Ada orang kata tak apa, kita ambil daripada duit orang yang banyak oppress, banyak mengamalkan sistem kapitalisme contohnya, kita ambil duit itu, bina masjid. Tak boleh. Bina masjid itu baik betul, tapi cara mengumpulkan duit untuk bina masjid itu salah. Maka salahlah dia. Jadi ini pun penting untuk kita sentiasa ingat, buat perkara kerana Allah ni betul, baik, tapi bila kita buat tu pastikan kita buat cara yang betul. Jangan pula kita ikut hawa nafsu kita lah. Baiklah, seterusnya hadis ini kita lihat apa yang disebutkan dalam kitab yang saya huraikan, saya susun ini, menunjukkan kepentingan kita menghadapi orang-orang yang ada perangai yang tidak elok ni dengan cara yang baik dan betul. Dan kita jangan lupa bahawa itu juga merupakan cubaan bagi kita lah, bila kita berhadapan dengan orang yang
ada masalah ni dalam diri dia, bila Allah aturkan jodohnya untuk kita ni, itu cubaan bagi kita jugalah. Yang penting kita kena istiqamah dalam kebaikan yang telah kita lakukan. Apa yang Allah berikan kita petunjuk itu kita amalkan, insya-Allah, ya. Baiklah, jadi saya dalam kitab ini saya ada berikan intisari hadis, kemudian saya ada berikan saranan praktikal hadis. Jadi hadis ni saya ringkaskan, saya rumuskan. Pertama sekali, akhlak mulia perlu dipamerkan di mana sahaja, ya. Kita perlu pamerkan akhlak mulia di mana sahaja. Seperti yang saya tekan tadi, kalau orang tak hargai apa yang kita lakukan, itu bukan masalah kita. Kita lakukan yang terbaik untuk menyampaikan kebaikan bagi orang lain. So orang tak terima, itu adalah antara dengan Allah SWT. Tapi kita telah menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, Nabi SAW sentiasa melayani orang dengan akhlak yang mulia, ya. Nabi secara dasarnya itu, secara permulaannya itu, dengan semua orang Nabi akan berbuat baik. Dan malah Nabi juga kalau disakiti, Nabi tidak ada melakukan tindakan balas dengan kejahatan. Sebagai contoh, kita tahu bahawa ada kisah seorang Arab Badui yang mengatakan Nabi SAW tak adil dalam memberikan harta rampasan perang, dengan orang Arab Badui itu menarik selendang Nabi sampai melecet, di belakang leher Nabi ini. Tapi Nabi tak ada reaction yang tak eloklah kepada Arab Badui itu. So ini adalah akhlak Nabi SAW, ya. Ada orang kata, Ustaz, itu adalah Nabi, ya. Nabi punya akhlak ni tinggi, nilai adab akhlaknya, kesabarannya tinggi. Yalah, kita memang tak sampai level Nabi pun, tapi sekurang-kurangnya kita usahakan apa yang kita mampu lakukan, yang terbaik ikut kemampuan kita lah, ya. Kalau tak dapat sepenuhnya, mungkin separuhnya dapat jugalah usaha ke arah untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, tugas manusia ialah menyampaikan kebaikan, bukan menghukum. Kita kalaupun macam kisah ni, kita dengar keburukan orang, memang betul pun kes dia tu kes yang tidak lagi dinafikan, orang tahu keburukan dia, tapi bukan bererti kita hukum dia terus menerus. Kita kata kalau dia ni daripada kecil dulu aku kenal dia jahat, budak jahat, contoh, sampai dia besar pun aku tengok perangai tak berubah. Tuan-tuan, jangan sampai kita menghukum dia dengan mengatakan bahawa dia ni kalau mati pun aku tak tahulah mati macam mana, mungkin mati katak agaknya. Jangan gitu. Sebab setiap orang ada sudut kebaikan dia, dan mungkin kebaikan dia itu nanti membawa dia kepada husnul khatimah, kita tak tahu. Jadi apapun, kita bila mengendalikan perkara-perkara berkaitan dengan hal perangai manusia ni, kita kendalikan there and then lah, kat situ saja, dan jangan terbawa-bawa sampai di waktu lain pun kita tak nak, kita tetap menghukum dia dengan apa yang pernah dilakukan zaman dulu. So tak adil lah begitu, ya. Jadi Islam mengajar kita untuk memberi tindak balas yang setimpal, yang sesuai, ya, pada keadaan yang berlaku, ya. Kemudian jangan buruk sangka dengan orang lain dan menjadi penghukum atau judgemental. Kita kena hentikan perangai menghukum orang dengan mengatakan orang itu tak akan ada kebaikan bagi dia, kalau mati pun mati diseksa ke, ya, kalau dia nanti hari kiamat nanti Allah akan azab dalam neraka lah. Itu semua bukan urusan kita. Jangan jadi Tuhan. Kita adalah makhluk, kita adalah manusia, ciptaan Allah Ta'ala. Bukan tugas kita untuk menghukum. Berapa ramai orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati mereka dalam keadaan mereka tidak melakukan kebaikan di dunia ini pun, tapi kerana orang itu mengetahui adanya Allah dan tahu kuasa Allah Ta'ala itu adalah kuasa yang mutlak, maka dengan itu Allah ampunkan dosa. Sebagai contoh, hadis seorang lelaki yang membunuh 100 jiwa. Saya selalu ulang kisah ini, yang mana beliau ini diceritakan tidak ada kebaikan dan dalam hidup dia membunuh orang, tapi dia merasa insaf, ingin bertaubat
dan dia usahakan untuk dia dapat taubat daripada Allah Subhanahu taala, dan dalam dia usaha untuk mencari taubat itu, Allah takdirkan sampai ajalnya dan dia meninggal. Dan kita sedia maklum juga hadis itu, kita lihat ada dua malaikat yang nak membawa, satu malaikat nak membawa roh orang itu, sama ada membawanya ke azab ataupun kepada rahmat Allah Ta'ala. Jadi nak pendekkan cerita, Allah Ta'ala arahkan malaikat rahmat untuk mengambil nyawa atau roh orang itu untuk dirahmati, untuk diampunkan dosa-dosanya. So ini adalah sesuatu yang kita lihat siapa kita untuk menghukum, walaupun kita tahu jenayah yang dibuat itu jenayah yang besar. Dan ada satu kisah lagi, ada seorang ayah mewasiatkan pada anak-anak dia, kalau dia meninggal nanti tolong bakarkan mayat dia, dan lepas itu diterbangkan abunya di udara. Ada riwayat kata dipisah-pisahkan dan dibuang di mana tempat lah. Ada beberapa riwayat sebut begitu. Yang penting bila ditanya sebelum tu, anak-anak dia bila diberitahu begitu, anak-anak dia pun melakukanlah wasiat ayahnya bila dah meninggal. So Nabi SAW bagi tahu nanti di hari kiamat Allah akan hidupkan balik, cantumkan balik segala abu-abu yang telah ditebarkan itu di dunia, dan Allah akan tanya, kenapakah kau lakukan perkara itu? Maka lelaki ini mengatakan bahawa dalam hidup dia tak pernah buat satu kebaikan pun. Ini adalah dia punya definisi hidup dia lah. Dia tak pernah buat sebarang kebaikan langsung. Maka dia takut, dia takut akan diazab oleh Allah, dia takut dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Maka dia harap dengan kelakuan, dengan pelaksanaan wasiat itu, dia tak akan bertemu Allah lah, begitu. Jadi Allah pun memberitahu dia, Allah tu maha berkuasa, dan Allah itu maha mengasih penyayang, dan akhir sekali Allah ampunkan dosa-dosa dia. Jadi di sini kita lihat kebanyakan manusia yang melakukan kejahatan macam mana pun, tapi kalau ada dalam hatinya itu perasaan bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kukuh akidah itu dalam hatinya, maka itulah yang menjadi penjamin bagi orang untuk mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya katakan ini bukanlah bermaksud kita hanya pegang kepada tauhid saja, tapi kita lakukanlah maksiat yang kita inginkan. Bukan bermaksud begitu, tuan-tuan. Maksudnya ialah kita hidup ni, manusia yang berada di sini kita ni berbagai-bagai. Saya berpegang pada ayat yang Allah firman dalam Al-Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Jadi kalau kita ni kategori orang yang dah tahu apa tu halal, apa tu haram, apa tu baik, apa tu buruk, maka kita akan diadili nanti di akhirat mengikut apa yang kita tahulah. Orang-orang yang disebutkan dalam kisah-kisah yang lampau ni, ada kemungkinan besar mereka memang langsung tak tahu. Dan kita pun sedia maklum hari ini berapa ramai orang yang tak tahu banyak perkara pun tentang urusan hidup mereka seharian pun. Jadi tak pelik lah untuk kita kata bahawa ada orang tak tahu macam mana nak solat, walaupun tinggal bersama kita, walaupun satu Syawal tu tahu adalah hari raya, walaupun kita kata radio warna tu keluar azan setiap waktu semayang, walaupun kita kata tak nampak ke ada orang pakai songkok, pakai tudung sekeliling kita, apa pun kita nak kata, ada orang memang tak sampai ilmu tu pada dia. Jadi kita yang dah tahu ni, hendaklah kita berlaku amanah dengan pengetahuan kita, amalkan mengikut apa yang kita telah tahu. Dan jangan kita kata kenapa orang tu Allah ampunkan dosa walaupun dia dah bunuh 100 orang, maka aku pun hari ni bolehlah buat apa yang aku nak buat, lepas tu aku taubat lah. Tuan-tuan, kalau sempat taubat, kalau tak sempat taubat, jadi ini sesuatu yang jangan kita permainkan. Allah berikan kita petunjuk, datuk rezeki, nikmat hidup ini ikut apa yang sesuai untuk kita. Jadi kalau kita tahu, maka kita beramal dengan apa yang kita tahu dan kita belajar. Baiklah, praktikal hadis. Apa yang saya sarankan daripada hadis ni ialah pertama sekali, lihat kebaikan orang lain dan jangan mencari kesalahannya.
Ini penting sangat. Apa pun yang kita siapa pun kita jumpa orang, ya, dalam hidup kita ini, mulakan dahulu dengan sikap ataupun penerimaan positif. Dalam minda kita ni, kita kena ingat dia ni adalah seorang yang baik pada permulaannya, ya. Sehinggalah kita nampak kejahatan dia, baru kita bertindak ikut apa yang patut kita lakukan lah. Tapi permulaan kita kena terima ataupun kita kena anggap orang yang kita jumpa depan ni orang yang baik asalnya. Kenapa tuan-tuan? Sebab setiap yang dilahirkan ke dunia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah yang bersih, betul? Ya, betul kan? Itu adalah hakikat, ya, manusia lahir sebagai seorang yang bersih, suci, baik asalnya. Tapi dia membesar itu diikutlah haluan hidup yang dipilih. Jadi pada asalnya kita ni adalah baik. Allah juga telah menyebut dalam surah Isra, walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan Bani Adam, ya. Jadi anak-anak Adam ni, manusia ni asalnya adalah makhluk yang Allah muliakan. Jadi kita sebagai manusia sama manusia hendaklah juga memuliakan orang lain. Tapi kalau orang itu bertindak kasar dengan kita, bertindak sesuatu yang tak elok, itu kita lakukan apa yang patutlah selepas itu. Tapi permulaan jangan ada cetusan buruk sangka dengan orang yang kita belum kenal pun. Yang ada orang kita jumpa mungkin muka masam, ada orang kita jumpa bila kita start berbual dengan dia, sepatah kita cakap, sepatah dia jawab. Mungkin kita anggap orang itu tak friendly, ya. Tapi kita tahu mungkin ketika itu dia sedang ada masalah apa ke, mungkin mood dia, ya, tak baik ke. Tapi selama hidup dia sebenarnya dia orang yang ceria contohnya. Jadi kita tak boleh nak menghukum pertama kali itu, ya, orang kata first impression last tu, dia tak boleh nak kita jadikan hukuman tetap pun, ya. Maknanya kita kalau berhadapan orang seperti itu, mungkinlah kita boleh anggap sesuatu yang mungkin tak kita senangi, tapi jangan terus menerus mengatakan orang itu sekian-sekian, orang itu sebenarnya tak friendly dan seterusnya. Jadi pertama sekali jangan kita melihat keburukan orang lah, tapi lihat dulu kebaikan dia. Kedua, kawal emosi kita bila berdepan dengan orang bermasalah, problematik punya personal, ya. Jangan kita ikut perangai dia, ya. Kalau dia suka memekik, kita pekik. Kalau dia suka maki, kita memaki juga. Jangan. Kita kena bertindak ikut kewarasan akal kita dan juga hati kita yang ataupun ialah akhlak yang kita dah biasa lakukan yang baik, kita teruskan. Ya, kalau kita mungkin sukar untuk berurusan dengan orang yang bermasalah itu, boleh saja kita serahkan dia kepada orang yang boleh membantu dia lah. Jadi jangan kita terikut-ikut. Orang hentak kita, kita hentak balik. Orang maki kita maki balik. Jangan. Kawal emosi dan kekal diri kita ni menjadi seorang manusia yang berakhlak lah, ya. Yang ketiga, doakan kebaikan dan keselamatan bagi orang lain. Kita sentiasa doakan. Macam mana pun ada masalah dengan orang lain ke apa, jangan lupa doakan. Selalu kita baca Rabbana ighfir lana, ya, wa li walidina wal jami'il muslimin wal muslimat dan seterusnya lah. Doa yang biasa kita baca tu. Ada hadis menyebutkan bahawa setiap doa yang kita bacakan untuk seluruh umat Islam, seluruh saudara-saudara Islam kita ni, setiap doa itu kalau terkena kepada mereka-mereka itu, maka setiap orang yang kita doakan itu kita juga dapat pahala doanya, insya-Allah. So letaklah hari ini kalau kita ada letak sekitar 1.3 bilion orang Islam contohnya, kalau kita doakan, ya Allah ampunkan aku dan juga saudara-saudaraku se-Islam, ya, se-akidah. Jadi kalau doa kita tu makbul untuk semua yang kita, ya, sebutkan itu, setiap kepala itu kita dapat pahala dia, masya-Allah. Jadi jangan lupa doakan. Macam mana pun mungkin kita ada masalah dengan sesiapa ke, jangan lupa doakan semua orang kebaikan, insya-Allah. Semoga Allah ampunkan dosa kita dan dosa mereka juga. So ini adalah panduan Islam yang baik untuk kita amalkan lah. Jadi para jemaah sekalian, para pendengar sekalian, ya, kita ambil iktibar daripada hadis ini supaya kita sentiasa kekal menjadi baik, menjadi menunjukkan akhlak yang mulia kepada sesiapa sahaja. Jangan kira orang jangan berkira dengan orang yang kita buat baik, orang sekian kita buat baik, orang lain kita tidak buat baik dengan mereka, tak. Kita buat baik dengan semua orang.
kalau ada perkara tertentu yang perlu kita lakukan sebaliknya ataupun cara yang lain, itu adalah pengendalian yang sesuai dan wajar ikut keperluan itulah. Tapi asasnya kita mesti berlaku baik kepada semua orang. Jadi sebagai penutup, suasana kita hari ini pun cakap tentang berakhlak mulia dan berbuat baik ini. Dalam keadaan COVID-19 ini, kita juga bersama-samalah melakukan kebaikan untuk semua orang. Apa sahaja yang telah diberitahu kepada kita untuk kita lakukan, contohnya tidak berada di khalayak ramai contohnya, kemudian kalau sakit hendaklah berjumpa doktor, dan apa sajalah yang telah diberitahu pada kita oleh pihak berkuasa, hendaklah kita juga sama-sama lakukan. Kalau kita ada pendapat kita yang tersendiri, hendaklah kita bezakan pendapat kita sendiri itu adakah dia melibatkan diri kita sendiri sahaja ke ataupun dia melibatkan orang lain. Jangan pula kita menimbulkan fitnah agama ni dengan melibatkan orang lain dalam apa yang kita nak lakukan. Dan sebagai contoh, bila diberitahu tentang masjid tak dibuka kerana nak mengekang penyebaran virus ini, kemudian masjid juga tidak melaksanakan solat di dalamnya, tidak ada solat Jumaat pun, maka jangan nak pula kita melakukan sebaliknya. Jangan pula kita kata saya tak boleh sembahyang Jumaat di masjid, saya solat Jumaat di rumah saya ataupun di tempat lain. Perkara ini bukan perkara ringan untuk kita lakukan, sebab ini berkaitan dengan hukum fikih. Kalau kita tidak ada penguasaan dalam bidang ilmu fikih dan hadis, baik kita rujuk kepada ahli-ahli ilmu dan juga orang-orang yang berpengetahuan, sebab dia melibatkan orang lain, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kalau kita kata saya ada jemaah, saya ada letaklah 10 orang rumah saya ada 10 orang anak contohnya, 10 tu anak lelaki. Kemudian saya dah belajar cara nak menyampaikan khutbah, saya dah lama jadi imam. Jadi apa salahnya saya buat solat Jumaat kat rumah? Di situlah kita mungkin rasakan bahawa kita benar, kita betul, tapi sebenarnya kita bercanggah dengan apa yang telah dipatuakan oleh para ulama kita. Jadi berhati-hati. Jadi perkara seperti ini perlu kita ambil kira juga sebagai akhlak kita, jangan kita ingat bila berdepan dengan orang senyum lebar, salam baik dengan dia apa semua, tapi lepas tu kita buat perangai kita sendiri belakang tabir yang melibatkan orang lain juga. Jadi para jemaah sekalian, akhlak ni bukan sekadar kita berdepan dengan orang kita senyum lebar dan kita berbicara baik dengan mereka, tapi akhlak baik ni ialah kita mengikut panduan dan perintah yang telah dikeluarkan oleh ulil amri kita lah. Jadi itu saya kira adalah termasuk juga adab yang perlu kita amalkan. Jadi cukup untuk sesi kali ini. Saya tak tahu, mungkin kalau kita tidak ada jodoh untuk bertemu secara live di masjid, mungkin diadakan lagi sesi yang berikut dalam ruangan online ni lah. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Taala supaya wabak ini segera dihapuskan dan dihilangkan daripada seluruh dunia, insya-Allah. Mudah-mudahan kita kembali asal seperti biasalah hidup kita, insya-Allah. Jadi wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu taala, yang kurangnya daripada saya dan syaitan. Jadi semoga Allah ampunkan dosa kita dan Allah memberikan kita rahmat dan barakahnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.